أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam sejahtera. Alhamdulillah, pertama-tamanya mari kita sama-sama menjadikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kita nikmat Islam dan juga nikmat iman, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam itu sampai kepada kita dan juga iman itu sampai kepada kita. Insyaallah hari ini saya akan berkongsi kepada rakan-rakan semua dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, yaitu yang bertajuk ilmu penghapus kejahilan. Daripada tajuk ini kita tahu bahawa ilmu ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia pasti akan menghapuskan kejahilan. Kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, inna mimma yalhaqu mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa musbahan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabili banahu aw naharan ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Maksudnya, sesungguhnya antara perkara yang mengikuti akan seorang mukmin daripada amalannya dan kebaikan-kebaikannya selepas kematiannya. Tuan-tuan dan puan, sesungguhnya setiap manusia ini akan mati, tuan-tuan. Itu satu kepastian. Dan kata Rasulullah SAW bahawa dengan kematian itulah semua manusia akan masuk ke dalam alam barzakh. Sesungguhnya alam barzakh itu adalah benar. Siksaan dalam alam barzakh itu pun benar. Nikmat dalam alam barzakh itu pun benar. Allahu Akbar. Maka daripada hadis ini ialah selepas kematian pun ada amalan-amalan yang akan dibawa oleh si mati masuk ke dalam alam barzakh, yaitu yang satunya, tuan-tuan dan puan, yang pertama ialah ilmu yang diajar dan disebarkan. Ilmu yang dia dapat, kemudian diajar dan disebarkan. Sebarlah. Allahu Akbar. Yang kedua, anak yang soleh yang ditinggalkan. Anak soleh. Anak yang soleh. Wa waladan solehan tarakahu. Anak yang soleh. Tuan-tuan dan puan, dalam hadis ini menunjukkan bahawa kita hendaklah, perkahwinan dalam Islam itu adalah sunnah. Subhanallah. Sunnah Rasulullah SAW. Subhanallah. Ya, sunnah. Maka untuk memiliki zuriat itu pun perkenalah. Maka bila ada zuriat, tuan-tuan dan puan, kita hendaklah melatih anak kita ini menjadi anak yang saleh. Maka anak yang saleh ini, tuan-tuan dan puan, itulah yang akan ditinggalkan. Subhanallah. Maka itulah yang akan mendoakan kita apabila berada di dalam alam barzakh. Itu amalan-amalan yang kita ajar kepada anak kita. Baca surah Al-Fatihah dan ajar apa-apa yang perlulah. Yang kedua, yang ketiga ialah mashaf yang diwariskan. Mashaf ini Al-Quran lah. Al-Quran kan, mashaf. Kita ajaran kita dengan mashaf Al-Quran, surah Al-Fatihah misalnya, surah An-Nas. Ajarlah kepada orang lain. Bukan kepada anak kita sahaja, tapi kepada orang-orang lain, orang yang mengajar Al-Quran ini. Mashaf yang diwariskan. Masjid yang dibina, kan? Au masjidan banahu. Masjid, tuan-tuan dan puan, masjid ini tidak masjid ataupun surau musalla dan sebagainya lah. Bukan dibinanya.
yang dia buat, yang ada kongsi sedikit. Kipas, kan, bata, susunan bata, tabir, apalagi Swiss, tuan-tuan, Swiss yang 3 ringgit itu, 4 ringgit. Sabun, kan orang sekarang ini musim apa nih, ada penyakit ini, sabun itu perlu. Periuk, periuk, kan ada orang datang, Allahu Akbar, apa-apa yang berkaitan dengan masjid, buat atap inilah masjid lah, kan, atap. Kemudian apa lagi yang akan dibawa, yaitu rumah bagi anak jalan yang dibina. Mananya anak-anak jalanan lah, kan anak-anak jalanan yang gelandangan ini, kan perempuan. Pada zaman dahulu ramai di kalangan anak ini menjadi yatim piatu disebabkan peperangan. Allahu Akbar. Naudzubillah lah, ya. Dan juga ramai juga anak-anak gelandangan ini disebabkan oleh tidak ada yang menjaganya. Siapa yang menjaganya? Maka tuan-tuan perempuan, itulah salah satu rumah anak jalan yang dibina. Kemudian andainya Anda kaya, sumbangkanlah, ya, bantulah mereka ini. Siapa-siapalah, InsyaAllah itu yang dia akan bawa ke dalam alam barzakh dan terusnya ke alam akhirat. Yang seterusnya ialah sungai yang ia alirkan atau sedekah yang ia keluarkan daripada hartanya ketika sihatnya dan hidupnya. Subhanallah. Sungai ini keperluan. 3 keperluan manusia, tuan-tuan. 1, air. Yang kedua, api. Yang ketiga, padang rumput kan. Itu keperluan manusia. Maka kita mudahkan untuk manusia lain, sebagaimana yang dibuat oleh Sayyidina Utsman, khalifah yang ketiga, khalifah Islam yang ketiga itu. Disedekahkan al-bi'ru. Subhanallah. Sungai itu, kemudian sedekah itu biasalah. Macam kita digalakkan, kita disuruh untuk menjadi kaya, tuan-tuan perempuan. Untuk menjadi kaya, manusia nih supaya menjadi kaya, bukan kita Islam tidak mengarahkan kita ini menjadi miskin, tapi diarahkan kita ini mempunyai harta yang banyak supaya boleh membantu orang. Subhanallah. Yaitu pada ketika sihatnya dan juga pada ketika hidupnya. Allahu Akbar. Maka perkara ini akan menurutinya selepas kematiannya. Inilah riwayat, semua perkara yang disebutkan tadi itulah dia akan dibawa ketika matinya. Ini adalah riwayat Ibnu Majah. Jadi setiap manusia, tuan-tuan perempuan, pasti akan mati. Allahu Akbar. Kulli nafsin dha'iqatul maut. Diulang berkali-kali dalam Al-Quran. Setiap orang yang bernyawa ini, bukan orang, setiap yang bernyawa ini akan mati, kan? Maka tinggallah segala harta dan keluarganya berada di dunia ini. Namun menurut hadis yang di atas itu, hadis yang saya bacakan tadi itu adalah perkara yang akan terus yang akan memberikan manfaat, yang terus memberikan kita, dia akan menjadi taman qarib kita di akhirat sana. Taman qarib ataupun kawanlah, sahabat. Tuan-tuan perempuan, sedekah itu nanti dia akan muncul seperti manusia juga lah, seperti kita lah, nanti dia akan membantu kita di akhirat sana. Allah, di dalam kubur pun sama. Solat dia akan wujud dalam keadaan yang kita boleh nampak. Allahu Akbar. Solat, puasa, sedekah, zakat, haji, dia akan nampak semua itu. Ilmu-ilmu yang kita dapat, yang kita amalkan untuk kebaikan, dia akan muncul menjadi kawan kita. Dalam kubur, tuan-tuan, tidak ada kawan. Tidak akan ada kawan, melainkan amalan kebaikan. Betapa besarnya nilai ilmu. Yang saya bacakan tadi juga adalah tentang ilmu, yaitu ilmu yang diajarkan ketika di dunia ini. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu yang bermanfaat lah. Al-ilmu bila amalin. Al-ilmu ini bila diamal, dia seperti sepohon pokok, kan? Bila amalin kasyajarin. Jadi bila dia tidak diamalkan, yang tidak bila amalin. Al-ilmu bila amalin. Al-ilmu yang tanpa diamalkan, bila amalin kasyajarin, seperti sepohon pokok yang tidak ada buah. Na'udzubillah lah. Al-ilmu ini ilmu yang bagus, ilmu yang bermanfaat kepada kita dan juga kepada orang lain. Subhanallah. Dan ilmu itu banyak, tuan-tuan. Macam ilmu salat, ketenteraan,
disiplin. Allahu Akbar. Betapa besarnya nilai ilmu yang sehingga terus memberi manfaat. Nilai ilmu itulah nilai dia terlampau besar, nilai ilmu ini. Ilmu membaca Al-Quran. Al-Quran ini kita punya ada 5 hak. Al-Quran ada 5 hak. Dipelajari teman-teman dan puan. Dipelajari baca alif lam mim huruf al-muqatta'ah. Yang kedua, dibaca Al-Quran, dibaca. Yang ketiga, ditadabbur. Yang ketiga, yang keempat, diamalkan. Yang kelima adalah kita beritahu semua orang. Itulah namanya hak Al-Quran, kita beritahu. Al-Quran itu kan ilmu panduan untuk manusia. Jadi ilmu inilah yang akan bermanfaat kepada kita sehinggalah tiada nafas. Contoh orang yang sudah mati ini tidak akan ada rezeki baginya. Allah sudah keputuskan rezeki bagi orang yang sudah mati ini. Kan? Ada yang sudah hidup dia lagi kan, walaupun sudah mati, dia sudahnya tidak ada rezeki lagi. Dia berada di alam barzakh. Allahu Akbar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam ketika mana dia telah menghidupkan seorang anak Nabi Nuh. Nabi Nuh. Antara Nabi Isa dan Nabi Nuh jauh tuan-tuan. Dan anak ini mati tenggelam. Allahu Akbar. Jadi dia hidupkan anak ini. Dihidupkan anak Nabi Nuh ini, subhanallah. Bila dia hidupkan, maka Al-Hawariyin, pengikut Nabi Isa alaihissalam itu, yang mengatakan, kita bawalah dia pulang sebagai bukti. Kata Nabi Isa alaihissalam, tidak. Macam mana kita mau bawa orang ini? Yang mana dia punya rezeki sudah putus. Hebatkan. Nabi Isa ini boleh hidupkan orang mati. Itulah mukjizat ya. Maka teman-teman yang dirahmati sekalian, ilmu sifatnya ketika dunia ini sebagai memberi panduan. Ketika di alam baqa nanti dia akan menjadi cahaya. Ingat, ilmu sangat penting dalam kehidupan manusia. Kemajuan dan kejayaan sesebuah negara berkait rapat dengan perkembangan ilmu pengetahuan bangsa tersebut. Dalam sebuah negara ini, teman-teman, negara ini akan berkembang maju berpandukan kepada ilmu yang ada pada bangsa tersebut. Itulah sebabnya wahyu pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah Iqra, membaca. Iqra. Kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam surah Alaq itu ayat 5 ayat. Allahu Akbar. Dan dengan membaca maka terbukalah hijab kejahilan. Subhanallah. Hebat kan? Kejahilan ini yang kebodohan lah maksud jahil. Jahil ini mana yang tidak tahu apa-apa. Tapi dengan membaca dengan ilmu ini dia akan membuka kita punya hijab kejahilan. Malah Islam adalah agama yang memartabatkan ilmu pengetahuan dan orang yang berilmu itu sendiri. Subhanallah. Islam itu teman-teman dia memartabatkan orang yang berilmu dan mewajibkan menuntut ilmu. Itulah Islam. Kenapa? Untuk setiap umatnya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Yarfa'u inilah fi'il mudhari'. Yang mana yang sampai hari kiamat, sampai kiamat lah. Ataupun selepas hari kiamat berada di alam barzakh, yarfa'ullah. Allah berjanji, aku kata Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan, akan itu akan, bukan yang telah. Bukan rafa'a di sini, tapi yarfa'i fil mudhari'. Dan siapakah yang Allah akan kasih tingkatkan dia punya derajat ini? Pertama, orang beriman. Subhanallah. Orang beriman, teman-teman, adalah mestilah orang yang meyakini Allah itu Esa, Allah itu satu. Beriman kepada malaikat, malaikat ini wujud. Ada orang yang tidak percaya dengan kewujudan Allah. Ada juga orang yang tidak percaya dengan kewujudan malaikat. Ada juga manusia ini. Kan, jadi orang-orang yang beriman, yang mana kita tidak nampak. Tapi kita yakin, itulah yang diajar oleh Islam. Contohnya yang kita boleh nampak ialah kitab Allah. Yang kita boleh nampak ialah Rasul. Kita boleh nampak Rasul. Yang kelima kita tidak boleh nampak ialah kiamat, hari kiamat.
hari akhirat, beriman kepada hari akhirat. Yang keenam ialah beriman kepada qada dan qadar. Kita tidak tahu apa terjadi kepada kita akan datang. Maka itulah yang dikenali sebagai beriman. Wajibnya adalah menjadi Islam, asy-syahadah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Rasulullah. Kemudian siapa lagi yang Allah akan meningkatkan dia punya darajat ini? Utul ilma. Utul ilma inilah orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu tuan-tuan dan puan banyak bidangnya. Bukan bidang agama saja. Bidang agama maksudnya dia belajar syariah, belajar usuluddin. Itu saja Allah akan tingkatkan? Tidak. Allah akan tingkatkan, yang pentingnya dia kena beriman kepada Allah SWT. Kemudian ilmu dalam beribu-ribu bidang. Ilmu sains. Sains ini pun berapa bidang. Pertamanya biologi. Biologi pun ada berapa bidang. Kedua kimia, fizik. Allahu Akbar. Dalam bahagian kejuruteraan misalnya, yang melibatkan tentang kejuruteraan daripada fizik. Allahu Akbar. Subhanallah. Kan terusnya dalam bidang sains aero kasar, yang melibatkan aeroplane dan sebagainya, yang memudahkan. Subhanallah. Maka Allah merafa'ah dia. Allah yang akan yarfa'u. Ya Allah akan yarfa'u dia. Subhanallah. Kan contoh dia apa? Cuba lihat kepada kita punya cikgu-cikgu yang meningkatkan ilmunya daripada degree, daripada SPM, STP, diploma, kemudian degree kepada master kepada PhD, dan seterusnya melakukan kerjaan-kerjaan yang hebat. Lihatlah kepada mereka. Hebat-hebat kan? Datuk Fazil Khamsah. Saya suka ni Datuk Fazil Khamsah ni. Dia banyak ilmu tuan-tuan dan puan. Dan juga para ulama yang hebat. Bukan ilmu agama sahaja dia tahu. Kita lihat kepada Imam Syafi'i tuan-tuan dan puan. Pakar sains. Imam Syafi'i ini pakar sains. Pakar perkahwinan. Subhanallah. Pakar Imam Syafi'i tuan-tuan dan puan. Kita melihat dia sebagai seorang tokoh agama. Ya, tapi sebenarnya seorang saintis. Dia telah mengkaji perempuan yang sekurang-kurangnya kata Imam Syafi'i rahimahullah, darah haid itu 1 malam, 1 hari 1 malam sahaja paling kurang, dan paling lama adalah 14 hari. Yang ke-15 hari itu adalah istihadah. Itu sains ke apa ni? Perbatanan. Pakar tuan-tuan. Nah, itulah kena tahu. Tapi alhamdulillah lah, Imam Syafi'i dia mengkaji tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang ilmu, tentang apa yang kamu lakukan. Allah tahu segala apa yang kita lakukan, insyaallah. Maka niatkanlah. Niat itu kerana lillahi ta'ala. Islam sangat mementingkan proses mencari ilmu. Untuk mencari ilmu ini dia ada proses. Bukan suka-suka kan. Proses mencari ilmu tuan-tuan dan puan. Dan untuk menyebarkan ilmu itu dia ada proses yang dibuat. Daripada pengajian kitab kuning di pondok. Kajian kitab kuning tuan-tuan dan puan, saya belajar di pondok dan saya belajar kitab kuning. Apa itu kitab kuning? Kitab kuning kitab lama yang dikarang oleh ulama-ulama. Dan di sana tuan-tuan dan puan saya melihat dan saya dapati bahwa kitab pertama yang ditulis dalam ilmu fikah, at-taharah. Taharah ini kebersihan. Taharah, kemudian baru disambung-sambung tentang yang bab lain. Kenapa pentingnya taharah ini? Bab pertama ini. Subhanallah, kitab kuning. Tuan-tuan, subhanallah. Kemudian pengajaran formal dan tidak formal di institusi pendidikan sehinggalah kepada ilmu di balik tirai teknologi moden. Kita menggunakan sekarang teknologi moden. Macam-macam kita nak mendapat. Kita buat lawatan tu sebenarnya adalah proses mendapatkan ilmu. Kadang-kadang ilmu yang orang sudah buat, orang-orang baru ini dia kena pelajari lah. Pelajari macam mana sampai ke bulan. Neil Armstrong kita nampakkan dia sampai ke bulan kan, dia mendarat ke bulan kan, berjalan di bulan. Jadi orang-orang selepas itu siapa yang akan seterusnya? Orang pertama sebenarnya yang ke langit adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman era kita ini. Dan Nabi Muhammad lah dalam kisah Isra dan Mi'raj. Itulah pentingnya iman.
Yakin, kita yakin saja. Dan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu semuanya betul. Antara yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang masa-masa Isra dan Mi'raj adalah yang benda pelik yang kita tidak tahu. Apa itu? Pintu surga. Nabi Muhammad SAW ini pernah masuk dalam surga dan pernah masuk dalam neraka untuk melihat keadaan di sana. Dalam surga kata Allah SWT, di surga itu tuan-tuan dan puan, dia ada pintu. Pintu dia ini 2 lapis. 2 lapis pula. Dua lah, berkeping kan, dua. Itu 2. Macam biasa pintu besar. Panjang, tinggi. Dia punya lebar tinggi. Dia punya lebar 120 km tuan-tuan di bumi ini. Rasulullah bagi tahu. Okey, lebar yang pintu pertama tu di sana bagi sana. Dia bagi tahu dalam hadis. Subhanallah. Maka luasnya pintu surga ini tuan-tuan dan puan. Neraka pula kata Rasulullah SAW ialah dia sentiasa bertutup. Tidak pernah berbuka ni pintu neraka ini. Subhanallah. Melainkan apabila ada orang yang dimasukkan baru dibuka. Tapi sekarang belum ada lah sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Namun sumber ilmu dan penyampaian sesuatu ilmu perlu dipastikan kebenarannya. Ilmu itu mesti kena yang benar. Yang ilmu paling benar adalah ilmu dalam Quran. Sebagaimana dibuktikan oleh Allah dipesan oleh Allah SWT. Hadzal Quran. Hadzal Quran lah dalam surah Al-Baqarah yang kedua. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan baginya. Maka jangan ragu dengan Al-Quran ini. Subhanallah. Jadi sumbernya mesti daripada Al-Quran. Yang kedua sumber yang paling tepat adalah hadis. Taraf-taraf hadis pun kita belajar. Hadis sahih Imam Muslim, hadis sahih Imam Bukhari, kan? Dia semua itu. Dan kemudian ada hadis hasan sahih, ada hadis hasan, ada dhaif. Itu semua boleh dipakai. Ada yang mengatakan bahawa hadis dhaif ini langsung tidak boleh guna. Tidak. Dia hadis sahih ini boleh digunakan, kan? Hadis sahih pula, hadis dhaif. Cumanya perawi dia itu mungkin seorang, 2 orang, kan? Tapi yang hadis yang tidak boleh diamalkan adalah hadis-hadis mardud yang telah ditolak ataupun dicipta oleh orang-orang dulu yang disebutkan. Contohnya tuan-tuan dan puan, an-nazafatu minal iman. Itu hadis ke apa tuan? Yang sebenarnya at-tuhur. At-tuhuru minal iman. At-tuhur kan kebersihan. At-tuhur dengan an-nazafat ya sama. At-tuhur ini kita lihat kalau dalam karangan Imam Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah. Subhanallah, hebat dia punya karangan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Allah mengingatkan kita untuk mencari ahli ataupun pakar dalam bidang ilmunya sebagai rujukan. Carilah guru-guru yang hebat. Bergululah dengan mereka, sebutlah nama-nama mereka, doakanlah mereka ini. Kan? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu wahai golongan musyrikan kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahuinya. Itu dari segi agama. Tapi konsep ini kita boleh gunakan dalam ilmu, dalam pelbagai bidang ilmu. Ilmu tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan mengkaji tentang Al-Quran ini, yang pemilik ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ilmu ini kepada para malaikat. Dan malaikat membimbing para rasul. Dan para rasul mendapat ilmu yang hebatlah. Kan? Mereka mengetahui tentang bila berlaku tentang alam berlakunya alam ini. Apa-apa yang berlaku dalam ini melalui ilmu yang ada. Allah bagi tahu. Malaikat tahu tu. Dan juga makhluk yang paling banyak ilmu ialah syaitan, iblis. Iblis banyak dia punya ilmu tuan-tuan. Tapi beza antara malaikat dan iblis. Iblis ini tuan-tuan, iblis ini pernah mencapai satu tahap ilmu yang tinggi dan berada di tahap yang tinggi, menjadi makhluk paling cantik tuan-tuan. Tapi apabila iblis ini menolak, melawan arahan Allah supaya tunduk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Allah turunkan martabat dia kepada seteruk martabat, menjadi makhluk yang dikutuk. Bukan setakat dikutuk oleh Allah SWT, tapi dikutuk oleh semua makhluk, tuan-tuan. Allahu Akbar. Maka Allah tidak menarik dia punya ilmu. Tapi keimanan itu yang Allah tarik.
maka menjadi makhluk yang akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan malaikat. Malaikat ini akur kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia akur dan dia tunduk hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Subhanallah. Pada masa itu diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Adam AS masa itu berada di langit. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan yang rahmat Allah sekalian, itu adalah ilmu. Yang saya bacakan tadi adalah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-43. Dalam konteks ilmu agama lah, agama ini agama Islam lah. Antara ilmu yang harus dikuasai adalah ilmu akidah. First akidah. Pertama akidah, tuan-tuan dan puan. Kita kena menguasai apakah itu ilmu. Siapakah Tuhan kita? Tuhan kita Allah SWT. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Jawabannya Allah. Allah? Siapakah Allah? Tuhan kita lah yang menciptakan alam semua ini. Langit dan bumi dan segala isinya diciptakan oleh Allah SWT. Kita hanya yang dicipta oleh Allah SWT. Kita ini makhluk. Seperti makhluk-makhluk yang lain. Dan beza kita adalah manusia ini mempunyai akal fikiran. Akal dan fikiran membezakan baik dan buruk. Kan? Kemudian Al-Quran dan tafsir. Kita kena belajar Al-Quran. Kemudian hadis dan sunnah. Subhanallah. Fiqh dan usulnya. Fiqh. Dulu sebelumnya fiqh. Bab pertama ialah kebersihan, taharah dan usul. Dan usul fiqh. Usul fiqh tuan-tuan, dia lebih mendalam lah usul fiqh kan. Kemudian tasawuf. Tasawuf pun kita belajar. Ilmu tasawuf ini. Sirah dan sejarah umat Islam, bahasa Arab, al-lugha al-arabiyyah, belajar bahasa Arab lah. Macam saya dulu belajar bahasa Arab, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, syukurlah Allah bagi peluang untuk belajar bahasa Arab. Ilmu tauhid bagi tuan-tuan. Ilmu tauhid untuk apa? Ilmu tauhid bagi membetulkan akidah dan i'tiqad kita. Manakala ilmu fiqh bagi mengetahui kaedah penetapan hukum dan cara beramal. Manakala ilmu tasawuf bagi menjaga dan mencorak hati yang bersih. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih ingat bahawa Rasulullah SAW telah bagi telah melukis satu hadis ini sunnah. Rasulullah buat satu garisan bersama di padang pasir itu. Rasulullah SAW telah satu garisan. Rasulullah pun buat. Okey, akan sampai satu masa akan ada satu jalan yang betul saja ni. Semuanya kaum Yahudi ni ada 73 kaum. Tapi kemudian kaumku ada 74. Hanya satu saja jalan yang akan betul ini. Maka bila dikaji, sekarang ini ialah ahli sunnah wal jamaah. Kita lihat banyak orang yang mengaku tentang Islam, dia bagi tahu kan. Tapi sebenarnya satu saja yang jalan yang betul ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Dia ramai, diterima ramai. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi dalam sunnah wal jamaah ini tauhid ini telah disusun oleh Al-Maturidi. Al-Maturidi. Kita kena belajar tentang ahli sunnah wal jamaah ini. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, fiqh ini disusun oleh empat ulama besar. Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, apa lagi? Imam Hambali, Imam Hanafi, dan juga yang di Madinah tu kan tok guru Imam Syafi'i. Subhanallah. Siapa nama dia? Ya betul. Kan kita kena itulah hukum-hukum fikih ini daripada situ. Subhanallah. Kemudian tuan-tuan puan adalah ilmu tasawuf. Memang Ghazali yang pelopor tasawuf dan juga ulama-ulama lain lah. Tasawuf ini kita kena ada. Tasawuf ini fungsi dia untuk mensucikan diri kita ini, membersihkan daripada perkara-perkara yang tidak baiklah, yang mensyirikkan Allah kan. Dengan tasawuf kita boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan zikrullah, zikrullah, mengamalkan zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan, dalam konteks kehidupan kontemporari semasa lah, ilmu bantu kehidupan seperti sains, dalam ilmu sains dan teknologi maklumat, kejuruteraan, perubatan, keuangan dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, juga sangat membantu dalam pembinaan tamadun manusia. Tamadun manusia ini ada untuk kita mengetahui bahawa manusia ini mempunyai tamadun ada 10. Pertamanya adalah agama.
mesti kan ada agama. Yang kedua teknologi, yang ketiga ada bahasa. Yang keempat adalah ada tulisan. Boleh kita rujuk dalam pembinaan tamadun bangsa. Contoh tamadun daripada Mesopotamia. Mesopotamia sebuah negara yang hebat. Pemimpin ataupun raja yang paling hebat adalah Namrus, dikenal sebagai Namrud. Kan Mesopotamia itu. Dan kita melihat kesan-kesan dia sampai sekarang lah. Subhanallah. Kajian Melayu Melaka, kajian Islam Melayu Melaka, kajian Pasai di Nusantara ini banyak kan. Kemudian malah Islam tidak pernah memberikan ilmu-ilmu tersebut sejak dahulu lagi, zaman berzaman. Ilmu Ibnu Al-Haytham Al-Hazin misalnya dikenali sebagai bapa optik modern karena penemuan dan karya-karyanya dalam bidang ilmu optik dan pencahayaan benda. Subhanallah. Bukan setakat menguasai ilmu agama, tapi menguasai ilmu sains. Ibnu Al-Haytham Al-Hazin. Kalau di Eropa namanya Al-Hazin. Kan? Kalau contohnya matematik tu, kita tanya lagi. Al-Hazin adalah seorang ilmuwan matematik, astronomi, meteorologi dan kaedah-kaedah sains. Subhanallah, hebat kan? Kita lihat juga kepada Al-Battani, Muhammad ibnu Jabir Al-Harani Al-Battani. Ialah seorang ilmuwan Islam terkenal dengan masa keemasan Islam di bidang astronomi. Tentang itu saya bagi tahu tadi tu yang dimaklumkan bahwa pertama sekali ialah iman. Mesti kena ada iman tu. Bila ada iman, semua ilmu akan terbuka, tuan-tuan. Subhanallah. Iman tu mana kita yakin pada Allah. Allah mana kita nampak. Tapi bukti kewujudan Allah itu ada. Maka ilmu itu wajib kita sebagai seorang muslim, mukmin, kita kena buat. Dalam bidang astronomi dia melibatkan kajian bintang, kaji bintang langit. Apa yang ada di langit lah. Kan punya sinar X, sinar Y. Adakah sinar Y? Yang ada pada matahari, bintang-bintang, bagaimana dia boleh memandu. Dalam Al-Quran dia memandu pelayar-pelayar di lautan, bintang-bintang ini. Bintang ini tidak bergerak di situ saja, bumi ini yang berputar. Maka ilmu itulah digunakan untuk pelayaran. Bidang astrologi, bidang matematik. Dan Latin dikenal juga sebagai nama Albategnius. Allahu Akbar. Ibnu Sina misalnya, Ibnu Sina lah dikenali sebagai Avicenna di Eropa. Antara bukunya yang terkenal adalah The Book of Healing and the Canon of Medicine. Subhanallah, Ibnu Sina kan. Ibnu Sina adalah seorang ahli falsafah. Untuk menjadi seorang doktor falsafah, dia kena ada jalan dia. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Maka dibuat oleh ahli falsafah. Ahli falsafah itu pemikiran dia jauh ke depan. Allah Akbar. Dan banyak dia punya ide-ide pada zaman Ibnu Sina ini. Itulah ahli falsafah membina suatu ilmu supaya boleh digunakan oleh pada orang-orang akan datang. Kemudian astronomi. Apa lagi? Teologi Islam ni maknanya dia kefahaman, ahli dalam pahaman tentang Islam. Pakar dalam agama Islam lah Ibn Sina ini. Pakar matematik dan ahli fizik. Subhanallah. Dan Al-Khwarizmi adalah seorang ahli astronomi, matematik dan geografi. Bukan Al-Khwarizmi ini memang dikenalilah. Kita pun kenal, kami pun belajar tentang Al-Khwarizmi ini. Yaitu seorang ahli astronomi, kaji bintang. Kaji langit lah di bintang kan. Kemudian matematik, pakar matematik, setakat ilmu itu biasa kan. Dia orang mencipta ilmu matematik ini. Subhanallah. Dan juga geografi. Geografi itu tentang sebuah negara. Geografi rupanya, saya belajar tentang geografi ini masa di universiti. Geografi politik, geografi kawasan, kaji cuaca dan sebagainya, itulah geografi. Dan karyanya masih digunakan pakai sampai sekarang adalah dalam bidang matematik dan dengan teori linear. Pernah belajar teori linear? Masih belajar teori linear tu. Hingga sekarang adalah dalam bidang matematik dan teori linear dan rumus trigonometri pernah yang kan? Dia ada rumus trigonometri melalui buku-bukunya yang terkenal seperti algebra kan. Beliau juga menghasilkan
karya-karya lain yaitu dalam bidang astronomi dan geografi. Kesimpulannya, untuk menghapuskan tembok kejahilan memerlukan kepada ilmu, tuan-tuan dan puan, sekali ilmu. Dan justru lipat gandakanlah usaha mencari ilmu. Carilah guru yang membimbing dan boleh membantu memahami apa jua ilmu. Allahu Akbar. Jadi saya rasa itu saja perkongsian pada hari ini. InsyaAllah tingkatkan ilmu kita agar kita kemudian jadikan ilmu itu bermanfaat untuk kita dan orang lain. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Kanal Studio. Semoga banyak lagi yang saya akan kongsikan untuk semua. Terima kasih.